Buya Hamka pernah berkata, kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tidak berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilangnya di tengah samudera yang luas. Tidak ada dan tidak akan tercapainya tanah tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Nama diberi Nasrullah bin Hanudin. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 Al-Farabi yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca, wilayah Persekutuan Labuan. Masa itu nilainya ibarat emas. Tanpa membuang masa, izinkan saya membuat resensi terhadap novel ini yang berjudul Interlock, yang mana merupakan hasil karya sastrawan negara Abdullah Hussain yang diterbitkan pada tahun 1971 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan harganya sebanyak RM40 sahaja dan mengandungi 503 muka surat. Secara mudahnya, novel ini terbahagi kepada 4 buku, iaitu sama seperti 4 bab. Bab yang pertama mengisahkan tentang keluarga Seman yang terpaksa bersusah payah selepas kematian ayahnya Pak Musa. Bab yang kedua mengisahkan tentang keluarga Cingkuat yang berasal dari negara Cina dan berhijrah ke Tanah Melayu serta terpaksa bersusah payah di sana. Bab yang ketiga mengisahkan tentang keluarga Maniam yang berasal dari India Selatan dan terpaksa mengharungi segala dugaannya di Tanah Melayu. Bab yang terakhir iaitu bab yang keempat mengisahkan tentang ketiga-tiga keluarga berkenaan yang mengenal sesama sendiri ketika zaman penjajahan Jepun, zaman darurat, zaman kemerdekaan negara. Tema novel ini ialah integrasi antara 3 kaum utama di Tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India melalui keluarga yang berusaha untuk hidup bersama di negara yang aman, merdeka dan bersatu padu. Sesungguhnya, novel ini mengandungi mesej yang wajar diteladani oleh si pembaca, iaitu mesej perjuangan kemerdekaan. Orang Melayu, orang Cina dan orang India berusaha untuk menuntut kemerdekaan di sebuah negara yang aman dan bermaruah. Novel ini juga memaparkan keadaan masyarakat pada awal abad ke-20, iaitu zaman kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu, orang India dari selatan benua India dan orang Melayu menjadi penghuni asal Tanah Melayu. Marcus Aurelius si Pujangga pernah berkata, nilai manusia adalah semahal nilai matlamanya. Untuk itu, novel ini mengandungi nilai budaya dan pandangan estetika yang boleh diteladani oleh si pembaca. Antaranya adalah nilai menghormati orang tua, yang mana boleh digambarkan melalui perwatakan Seman tak setia kepada ibu bapanya walaupun ibu bapanya berada dalam keadaan yang sukar. Nilai yang kedua adalah nilai tolong-menolong yang boleh digambarkan melalui peristiwa penduduk kampung membantu Seman dalam mengusahakan rumah mereka yang baharu. Seperti dalam peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nilai yang terakhir pula mengisahkan tentang nilai kerjasama, yang mana boleh digambarkan melalui kerjasama penduduk kampung dengan Maniam serta Manila dalam mengusahakan majlis perkahwinan mereka. Baiklah, sungguhnya juga novel ini menyajikan pelbagai ibrah yang wajar diteladani oleh si pembaca. Antaranya adalah kita perlu mengelakkan diri daripada menyembunyikan status diri. Seterusnya adalah kita perlu membantu orang yang berada dalam kesusahan. Dan akhir sekali adalah kita perlu membuat keputusan untuk kebaikan diri. Baiklah, setelah saya bawa tuan-puan menelusuri karya agung ini, izinkan saya membuat rangkuman terhadap novel Interlock ini. Secara pribadinya, saya berpandangan bahawa meskipun novel ini dikaitkan dengan kontroversi yang melibatkan sentimen perkauman, tidak dapat dinafikan bahawa karya agung ini mempunyai penekanannya yang tersendiri. Penekanan yang digarap oleh beliau, iaitu integrasi antara 3 kaum utama di Tanah Melayu, Melayu, Cina dan India melalui keluarga yang berusaha untuk hidup bersama di negara yang aman dan bermaruah, yang juga merupakan elemen-elemen yang mengayakan lagi novel ini lalu diangkat menjadi karya agung sastrawan negara. Seterusnya, kekuatan aspek yang diterapkan dalam novel ini adalah aspek falsafah, penerapan aspek falsafah, integrasi antara 3 kaum utama di Tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India yang utuh pada 1940-an sehingga Persekutuan Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perhatian yang diberi kepada novel Interlock begitu luar biasa, bukan? Mungkinkah ada lagi
novel berbahasa Melayu akan menerima perhatian yang sama? Moga jika ada, biarlah tema dan pengajaran yang tersirat yang menjadi bahan bualan, perbincangan dan wacana. Akhirul kalam, saya berharap agar novel ini dapat dibaca oleh setiap lapisan masyarakat kerana novel ini mengandungi pelbagai ibrah dan pelbagai manfaat yang boleh diteladani oleh si pembaca. Kepada pendengar di luar sana, terimalah untuk seroja yang selalu berhati-hati, untuk Patria yang sejak kecil selalu keras hati, untuk Tarik yang selalu tersenyum tanpa mengerti. Untuk itu, sekian, terima kasih. Nandre, Sheshe.